Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa qaidid du'atil mujahidin الذي جاءنا بشيرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah masih lagi memanjangkan usia kita. Allah memberi kesihatan tubuh badan pada kita, serta Allah masih lagi memberi keizinan pada mulut kita, pada lidah kita, untuk kita mudah menyebut nama Allah. Alhamdulillah. Saya hormati lagi saya kasihi Tuan Imam Syekh Afdal, pengurusi serta ahli-ahli jawatankuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan juga muslimat yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini Allah memberi kesempatan pada kita untuk kita bertemu di taman-taman syurga. Mudah-mudahan pertemuan kita di taman-taman syurga ini dipanjangkan lagi hinggalah kita bertemu di syurga Allah yang sebenar, insya-Allah. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian, insya-Allah minggu pertama kita baca hadis, kemudian minggu yang ketiga kita baca tibyan. Dan pada pertemuan yang lalu kita membacakan hadis daripada Sunan At-Tirmizi daripada bab Abwabul Bir Wassilah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab segala jenis kebaikan dan silaturahim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya telah pun membacakan dua hadis berkenaan dengan bab pertama, iaitu bab ma jaa fi birril walidain, bab yang datang tentang melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Insya-Allah hari ini kita masuk hadis yang ketiga daripada bab yang sama, insya-Allah. Dan pada malam ini insya-Allah saya membacakan juga syarah hadis ni daripada tulisan ataupun karangan ulama terkenal di Nusantara daripada negara kita, iaitu Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi, orang Kuala Kangsar, Lubuk Merbau. Kalau ada orang Perak mesti suka sebab orang negeri dia. Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi dilahirkan di Mekah tahun 1896 Masihi. Kemudian lahir di Mekah, bersekolah rendah di Kuala Kangsar sendiri, dan sekolah rendah itu sekarang dipanggil Sekolah Kebangsaan Syekh Idris Al-Marbawi. Kemudian melanjutkan pelajaran pengajian di Universiti Al-Azhar di Mesir, kemudian mengaji pula di Mekah. Tempoh pengajian atau tempoh berada di Timur Tengah, negara-negara Arab ini tak lama, hampir-hampir dekat-dekat 60 tahun. Ini Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Mana tuan-tuan umur 60 tu, kalau baru 60, baru usia pengajian Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi. Dan kitab Bahrul Mazi yang dikarang oleh Syekh ini adalah syarah kepada Sunan At-Tirmizi. Dan kitab ini kalau tuan-tuan tengok di rak-rak buku di Mekah
ataupun di Madinah, hatta di Mesir dan banyak negara-negara Arab, dia duduk sebaris dengan kitab-kitab muktabar yang lain. Cuma penjual kitab tu kalau kita tanya dia, siapa ni Syekh Al-Marbawi ni? Dia tanya kita balik aku pun tak kenal, dia kata. Sebab Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi tidak ada madrasah dia yang dia ajar kitab ini. Dan tulisannya pula tulisan Jawi. Ditulis Jawi, bahasa lama lah juga. Bukan Jawi DBP, Jawi hari ni. Jadi Jawi lama. Beliau pernah dianugerahkan tokoh Ma'al Hijrah, bahkan dia orang pertama yang mendapat anugerah ni di Malaysia. Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi meninggal almarhum Syekh ni tahun 1989 ketika usianya 93 tahun. Anak tak ramai, seorang saja bernama Maryam, ada 2 orang cucu, tiga orang cucu dan 5 orang cicit kalau tak silap, tak ramai. Dan setakat yang saya sampai ke pengetahuan saya, kata sahabat-sahabat dan guru-guru bercerita tentang Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi ini, kitab Bahrul Mazi yang dikarang beliau ni, tidak ada orang yang mendapat ijazah daripada beliau. Cuma yang dapat pun melalui secara munawalah, terima daripada anak-anak dan cucu-cucu beliau. Yang dapat ijazah tak ada, sebab beliau tidak pernah mengajar di mana-mana pondok atau madrasah. Jadi dia tulis kitab ni, jilidnya tak perasan berapa jilid. Inilah saiz ni. Adalah macam ni. Harga tak mahal kalau tuan nak beli di kedai-kedai buku ni, lebih kurang dalam 200-300 ringgit ya, satu jilid. Satu set, sorry. Jadi kalau berminat nak beli kitab ni, tuan-tuan boleh cari di satunya ialah di Maktabah Nur Salam, mungkin ada. Dia banyak kitab-kitab macam ni. Ataupun order lah, boleh Google kat internet di mana ada jual kitab ni. Atau kalau ada anak-anak ataupun anak-anak saudara ataupun siapa-siapa kenalan kita yang ada di Mesir ke, tak tolong dia orang tolong belikan, murah sikit. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, lupa, Syekh Muhammad Idris Al-Marbawi juga pernah dianugerahkan Doktor Kehormat Persuratan Melayu daripada Universiti Kebangsaan Malaysia sekitar tahun 1980-an. Maknanya gelaran dia ialah Syekh Dr. Muhammad Idris bin Abdul Rauf Al-Marbawi. Al-Marbawi itu ialah nisbah kepada kampungnya Lubuk Merbau. Kalau Syekh Razak kita, kampung apa? Al-Kerdawi ya? Al-Kerdawi, kampung Kerdau. Kerdawi, sedap. Dekat-dekat Al-Kerdawi. Boleh buat Syekh? Entah boleh buat nama tu. Razak Al-Kerdawi. Tukar kan dengan Syekh Al-Kerdawi tu. Saya nak buat tak sedap sangat. Al-Jangkawi, jengka macam tak sedap Kalau sebut Al-Basri sedap sikit. Ingat aku, ini seorang ada keturunan Hasan Al-Basri ke? Dah, bukan Al-Basri, Al-Basri. Orang berserah. Al-Basri. Baik, tuan-tuan yang saya kasih sekalian. Hadis yang ketiga daripada bab ini, wa anhu bihi qala an Abdullah ibni Amri anin Nabi sallallahu an Abdullah ibni Amrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridar rabb fi ridal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Daripada Abdullah bin Amru, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, suka Tuhan pada suka bapa. Ini kita ambil terjemahan Syekh Al-Marbawi. Suka Tuhan pada suka bapa. Bukan bapa, bapa bahasa dulu. Ba, fa, alif, hamzah, bapa. Dan marah Tuhan pada marah bapa. Okey, kita tengok syarahan dia. Bab yang telah datang ia daripada kelebihan pada menyukakan hati dua ibu bapa. Boleh faham tak? Ini bahasa lama. Lama pun tak lama mana, era 1900 dulu. Ketahuilah kiranya, ya saudaraku, menurut apa perintah dua ibu bapa itu wajib pada syarak dan haram menyalahinya selama tiada disuruhnya berbuat maksiat pada Tuhan.
Selagi mana mak dan ayah kita menyuruh kita melakukan perbuatan yang tidak menyalahi hukum Allah, maka wajib taat. Sekali lagi sebut, wajib kita taat pada apa yang mak bapak kita suruh, selagi mana tidak disuruh pada perkara-perkara yang maksiat. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, hadis Nabi. Tidak boleh taat kepada makhluk pada melakukan kemaksiatan pada khaliq, pada Allah. Bermakna ketaatan kita kepada ibu bapa wajib selagi mana mak bapak tidak menyuruh kepada perbuatan maksiat. Maknanya kalau kita menyalahi perintah mak dan ayah, hukumnya haram. Baik. Kerana menurut perintah keduanya dan menurut sekehendaknya itu menjadikan suka hatinya. Kenapa? Sebab bila kita dengar kata mak ayah kita, suka mak ayah kita. Kita sebagai bapa hari ni jadi bapa, jadi mak, suka sangat kalau anak kita yes bos. Anak saya bukan apa? Tu saya sebut tu. Dia cakap saya sikit, yes bos. Yang kecil 4 tahun tu. Mari mana pula idea baru? Yes bos. Jangan nakal-nakal tahu. Anak kecil tu Tasnim nama, Abonsu. Tasnim jangan nakal-nakal tahu. Yes bos, dia kata. Ingat tu? Yes bos. Itu tengah tanya ceria lah. Kalau tak ceria, masa muka, tak cakap sepatah pun. Biasalah anak-anak kita. Jadi kita bila anak kita kata begitu, dengar perintah kita, seronoknya lah. Betul tak? Tak dia lebih seronok bila kita kata pada anak kita ikut. Jadi kalau kita, begitulah kita, bermakna mak ayah kita lebih lagi. Dah berapa lama dia membesarkan kita. Umur kita tua dah. Ada mak ayah lagi, alhamdulillah. Jadi kalau mak suruh buat apa-apa, ayah suruh buat apa-apa, kita okey mak, boleh mak. Mak nak apa? Saya nak balik minggu ni. Alah, tak ada apa-apalah, awak balik je lah. Tak? Jadi kalau kita sebut melakukan satu perkara yang mak kita suka, ayah kita suka, Allah, tidak ada yang lebih membahagiakan mereka. Betul tak? Seronok sangat Allah dapat anak yang mendengar kata. Yang dia serabut mak ayah kita jenis anak-anak yang tak dengar kata. Kita kata A, dia kata B. Kita kata B, dia kata A pula. Itu masalah. Baik. Tiada marah akan anaknya yang demikian itu. Tak marah lah. Bapak mana nak marah kalau anak dengar? Yes bos, yes bos. Ya ya, ya bapak. Ya Walid, ya daddy. Macam-macam lah ni tak? Kalau semua jenis yes bos ni memang sukalah bapak ni. Maka sangat terpuji pada syarak memberi suka hati keduanya itu sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa dengan katanya, hadis tadilah, an Abdullah ibni Amrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridha Rabb fi ridhal walid wa sakhatur Rabb fi sakhatil walid. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur alimnya dan penulis wahyu. Namanya Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Daripada Nabi SAW sabdanya, bermula keredaan Allah itu pada keredaan bapa. Maka apabila suka hati bapa itu dengan sebab menurut apa kemahuannya dan perintahnya, nescaya redha Tuhan, maka redha Tuhan itu memasukkan dalam syurga. Itu je nak beritahu. Bila kita dapat redha mak ayah kita, dapat redha Tuhan. Dapat redha Tuhan, mudah masuk syurga. Itu je. Jadi orang yang tak nak masuk syurga, silalah lakukan perbuatan yang tidak baik pada mak ayah kita. Apa je lah, derhaka pada mak ayah kita, cakap tengking-tengking dengan mak ayah kita tak, herdik-herdik mak ayah kita, atau perli-perli mak ayah kita, tegur ayah macam tegur anak. Oh tak boleh tuan-tuan. Tegur ayah kalau silap sekalipun, kita tegur anak pada ayah lah. Mana boleh kita tegur ayah kita macam kita tegur anak kita? Tak sama. Ego bapa, ego mak ni tinggi. Jadi kita duk tunjuk mentang-mentang lah kita ni guru besar, jawatan besar sekali, pengetua sekolah. Kita tegur mak ayah kita macam tegur anak murid kita, macam tegur cikgu-cikgu di sekolah kita, ataupun kita pengarah syarikat. Kita tegur ayah kita macam kita tegur PA kita, setiausaha kita atau pekerja kita. Mana boleh. Ayah kedudukannya sangat tinggi dan mak ni. Sebab tu orang Melayu sebut apa? Syurga itu di bawah tapak kaki ibu. Budak-budak duk main apa? Dia dengar cikgu kata syurga itu bawah tapak kaki ibu. Cerita-cerita ni dongeng rakyat Syurga bawah tapak kaki ibu. Klik kawan tu. Balik rumah dia seloknya bawah tapak kaki apa?
Bawah tapak kaki apa? Celok kain mak, nak tengok syurga. Mak tanya, nak apa ni? Nak tengok syurga, dia kata. Nampak benda lain. Nampak benda lain. Tanya selalu, itu syurga ke? Itu bukan syurga, itu syurga pokmu, dia kata. Ini cerita dongeng-dongeng rakyat ni. Hati-hati tuan-tuan, budak-budak lain ni, dia balik tanya selalu. Dia tak nak tanya dalam kelas, dia tanya ke mak ayah rumah. Kita nak jawab susah tuan-tuan. Benda-benda yang sangat mendalam maksud dia ni. Baik. Mana tadi? Ni susah-susah halu-halu ni, tahu gimana tadi. Dan marah Tuhan itu pada marah bapa. Maka apabila marah bapa itu kepada anaknya dengan sebab tidak menurut kehendak dan suruhnya yang diizinkan Allah, nescaya murka Allah Ta'ala. Tadi saya nak putus state. Bila putus state, tuan-tuan boleh baca sendiri. Syok baca kitab lama ni. Nak adjust seperti dengan saprah sama je. Keldai dengan keladi sama je. Tu salah tu. Tidak dibolehkan makan, tidak diharuskan makan keladi. Cerita-cerita dongeng juga ni tak? Tak diharuskan makan keladi. Anak murid tanya, tak boleh makan keladi ke Ustaz? Dia pun, tak boleh lah. Kan keladi kita makan. Keladi kalau beracun tak boleh makan. Sebenarnya bukan makan keladi, keldai. Keldai tu dia buat tunggangan lah. Tak makan, orang tak makan keldai lah. Sebenarnya keldai. Tapi dah salah sebut tu, backup jugalah Ustaz tadi. Keladi kalau orang punya tak boleh. Keladi kalau beracun tak boleh. Betul juga tak? Tapi sebenarnya keldai. Maka memasukkan anak itu ke dalam neraka. Kalau kita engkar perintah Allah, tak dapat redha, engkar perintah mak bapak, bermakna kita engkar perintah Allah, maka dengan sebab itulah kita terjerumus ke dalam neraka Allah SWT. Wal iyazubillah. Masalah 122. Menyukakan hati dua anak begitu tadi. Saya nak putus state, tapi oleh kerana tak sempat tadi tuan-tuan, tak sempat masa nak putus state. Nanti saya lain kalilah saya putus state. Sekali putus state saya buat 40 atau 50 keping. Itu infak saya lah pada tuan-tuan. Nak bagi kitab minta maaf lah, tak mampu nak bagi seseorang nak. Saya putus state sekali datang. Tajuk Baharul Mazi ni saya kongsi dengan tuan-tuan sikit, fotokopi. Masalah menyukakan hati dua ibu bapa itu payah sangat ke atas anak mendapatkan, melainkan jikalau tidak anak itu beroleh petunjukkan dari sisi Tuhan. Kita bercakap pasal taat ataupun redha, nak dapatkan redha mak bapak ni. Bagi mereka yang dapat petunjuk Allah, maka mudahlah. Tapi kalau yang tak dapat petunjuk Allah ni memang susah. Susah ceritalah pada dia. Susah ceritalah banyak mana, berapa kali, berapa kerap pada dia. Tapi kalau dah tak dapat petunjuk Allah, maka susahlah. Dia nak melakukan perbuatan tersebut. Susah dia nak cari redha mak ayah dia. Susah dia nak buat satu yang menyukakan mak dan ayah dia. Sebab apa? Tak dapat petunjuk. Dan ialah isi syurga. Maka tentulah dengan sebenarnya hai anak-anak menyukakan hati dua ibu bapa itu, kerana sabda Nabi seperti dalam masalah 121 tadi. Maknanya usahalah kita kok mana pun untuk dapat redha mak ayah kita. Dalam usia mak ayah kita di hujung-hujung lah. Mungkin mak dan ayah masih ada, mungkin dah tua sangat mak ayah kita dah. Jadi di hujung-hujung usia mak dan ayah kita ni, alangkah cantiknya kalau kita cuba cari redha mak ayah kita. Buatlah satu perkara yang mak ayah kita suka. Biarlah mula-mula tu kita berlakon tu, tak apa. Buat, paksa diri. Kan Imam Ghazali sebut antara rukun perubahan diri yang pertama sekali ialah paksa diri. Yang pertama sekali, paksa diri buat kebaikan. Paksa. Jadi kita paksa diri kita supaya buat baik pada mak ayah kita selagi mak ayah kita masih ada. Walaupun tak seronok lah, asyik nak balik, kerap sangat balik ni, paksa juga diri kita kerana kita nak buat baik pada mak ayah kita. Walaupun kita tak biasa menyembah dengan mak ayah kita, cuba sembah dengan mak ayah kita. Terutama bapa kita tak. Ayah kita serius pula. Ini bukannya suka berseloroh macam kita tak. Serius je. Nak menyembang ayah pun enggak segera tak. Tak apalah, cuba juga. Sebab kita tahu usia mereka pun tak
boleh tahan lama pun. Dah kalau umur 80 tahun tuan-tuan, subsidi dah 17 tahun. Kalau umur 80. Kalau ayah umur 90, lagi lama. Maknanya subsidi lama dah. Kita sendiri pun umur subsidi dah. Umur kita pun 64 dah, maknanya kena di hujung-hujung usia kita dan hujung-hujung usia ayah kita, kita kenalah buat sesuatu yang mak dan ayah kita suka. Dan sabdanya lagi, man asbaha mardiyan li abawaihi asbaha lahu baban maftuhan ilal jannah wa man amsa famislu zalik wa in kana wahid fawahid wa in kana wahidan fawahid wa in zalama wa in zalama wa in zalama. Artinya, barang siapa berpagi-pagi ia orang yang disukai dua ibu bapaknya, nescaya berpagi-pagi yakin dua pintu syurga terbuka, nanti boleh masuk kepadanya. Maknanya kalau kita ni, antara kebaikan kita ialah buat baik je. Pagi petang buat baik pada mak ayah kita. Maka bila kita melakukan kebaikan pada mak ayah kita itu, maka terbukalah pintu syurga untuk kita. Ada dua pintu yang terbuka untuk syurga. Pintu yang pertama daripada ayah kita, pintu kedua daripada mak kita. Kalau ada dua-dua dapat redha ni, oh untungnya dua pintu khusus untuk masuk syurga. Masuk sebab kamu melakukan kebaikan pada mak ayah kita. Dan barang siapa berpetang ia orang yang disukai dua ibu bapaknya, nescaya berpetang baginya terbuka dua pintu syurga. Dan jika ada orang yang disukai seorang daripada dua ibu bapaknya itu, maka terbuka satu pintu. Ayah atau mak, salah seorang yang suka pada kita, satu pintu terbuka. Kalau dua-dua pintu terbuka untuk kita. Dan jika zalim dua ibu bapa itu, dan jika zalim dua ibu bapa itu, dan jika zalim dua ibu bapa itu akan anaknya. Okey, maknanya walaupun ayah kita, mak kita tu bukanlah orang yang baik sangat. Istilahnya. Walaupun dia zalim. Maknanya kalau kita buat baik pada ayah kita, hak tak baik mana pun, kita kena ayah kita tak? Tetap pintu terbuka untuk kita asbab kita melakukan kebaikan kepada ibu dan ayah kita. Untungnya lah. Sebab tu selalu sebut, siapa yang ada mak dan ayah, carilah syurga dengan masih adanya mak dan ayah kita. Selagi mak ayah kita masih ada, carilah syurga yang ada pada mereka. Buatlah baik pada mereka. Walaupun dulu kita mungkin berselisih dengan mak ayah kita, mungkin balah lama dah tak bertegur dengan, ada orang macam tu. Tak bertegur dengan kawan ni, tahan lagi tak bertegur dengan mak ayah. Lama betul. Kita rendahkanlah diri kita. Wakhfid janahaka minaz-zul. Wakhfid lahuma janahaz-zulli minar rahmah. Rendahkanlah sayap kamu, sayap kehinaan kamu di hadapan mak ayah kita ni. Kita kena rendah. Tak boleh kita berasa ego dengan mak ayah kita. Tak layak pun kita ego dengan mak ayah kita ni. Sebab mereka berdua lah kita lahir ke dunia. Kenapa pula kita nak samsin dengan mak ayah kita tak? Kita ni anak. Kita ni anak, sepatut kita lah yang merendahkan diri dengan mak ayah kita, dengan sebab mereka berdua lah kita ada. Bukan mereka berdua tu ada sebab kita. Terbalik lah. Jadi kita ni pula macam bos. Mengarah ayah kita begini, mengarah mak kita gini. Bimbang sangat kita tuan-tuan. Bila mak dan ayah kita tua, kita yang jaga mak ayah kita. Allah, yang ni cukup bimbang. Bimbangnya apa? Bimbang kita dapat jaga mak ayah kita dengan baik. Sedangkan mak dan ayah ni pastinya dulu masa kita kecil jaga kita dengan baik. Bila masa dia dah tua sangat, dia jadi kembali macam zaman kita kanak-kanak, pada ketika itu kita jaga dia pula. Allah tuan-tuan. Kita jaga anak kita mungkin boleh. Jaga mak dan ayah kita ni susah lah. Dia orang tua, berperangai macam kanak-kanak semula lah. Pada ketika itu dia mulalah nak menunjuk manja dia dengan anak-anak. Dia dah separuh nyanyuk dah, mungkin dah nyanyuk terus. Pada ketika itu, Allah tuan-tuan, kalaulah kita tak pandai jaga kelakuan kita, sesat gaya kita tak dapat masuk syurga Allah SWT. Kenapa? Kita telah melakukan keburukan pada mak ayah kita. Allah tuan-tuan, hati-hatilah. Wa man asbaha muskhatan li abawaihi asbaha lahu baban maftuhan ila an-nar wa man amsa fa mislu zalik wa in kana wahidan fawahid wa in zalama wa in zalama wa in zalama. Dan barang siapa berpagi-pagi ia orang yang dimurkai dua ibu bapaknya. Mana istilahnya kata mudah, pagi-pagi lagi kena marah dengan ayah. Ayah dengan mak ni tak suka betul kita. Pagi, petang, siang, malam, Allah tak suka betul mak ayah kita pada kita. Jadi
Nescaya berpagi-pagi terbuka baginya 2 pintu neraka. Dan barang siapa berpetang-petang ia seumpama demikian itu, nescaya jadi terbuka juga 2 pintu neraka. Allah, tuan-tuan, pagi petang ni dapat kemurkaan mak ayah, bermakna pagi petang juga 2 pintu bersedia menanti kita. Allahu akbar. Dan barang siapa berpetang-petang ia seumpama demikian itu, nescaya jadi terbuka juga 2 pintu neraka. Dan jika seorang yang murka akan dia, maka 1 pintu yang terbuka. Kalau seorang daripada mak dan ayah kita, salah seorang yang murka, seorang tak, mana satulah terbuka pintu neraka. Sebab itulah kita jangan kata tak apa dah, mak tak suka, tak apa, ayah suka, pintu syurga terbuka dah. Satu. Tak. Kalau dah satu kita mak atau ayah tak suka pada kita, bermakna terbuka kat pintu neraka tu. Itu kita yang bimbang. Dan jika zalim 2 ibu bapa itu sekalipun, dan jika zalim keduanya sekalipun, dan jika zalim kedua-duanya sekalipun. 3 kali Nabi ulang. Mana walaupun ayah kita tu tak sebaik ayah orang lain, ayah kita tak berpelajaran tinggi, dia bukan tok guru pun, bukan ustaz pun, bukan siapa-siapa, orang yang perangannya bukanlah baik sangat, walaupun begitu tetap juga terbuka juga pintu neraka kalau kita dimurkai oleh mak dan ayah kita. Masalah ni bukan masalah ni perbincangan lah. Perbincangan 1, 2, 3. Memuaskan hati 2 ibu bapa itu sebaik-baik dan seelok-elok pintu syurga, dan jalan masuknya yang disediakan daripada kepuasan hati 2 ibu bapa itu. Maka apakala seorang daripada 2 ibu bapa itu diikut apa kehendaknya dan menjauhkan apa yang tiada sukanya, tentulah puas hatinya. Memanglah bila kita ikut apa saja yang mak kita suruh, apa saja yang ayah kita suruh, suka sangat. Walaupun kita tak apa nak buat, tuan-tuan, tapi paksa diri kita buat. Allah sukanya mak kita pada kita, sukanya ayah kita pada kita. Walaupun kita ni dah tua sangat, dah dewasa dah, bila mak dan ayah suka pada kita, Allah, syurga menanti. Kemudian suruhnya ceraikan, maka anaknya pun menceraikan. Ini cerita sampai tahap kalau mak suruh ceraikan anak kerana sebab-sebab tertentu. Mak tengok anak bini awak ni berat, mat. Berat bini awak ni. Jenis balik kampung bersalah dengan mak tak nak. Dengan abah awak sementelah lah. Dengan orang kampung masa-masa muka, dengan ipa dua ni tak apa nak bercakap, masam je muka. Tahu awak ambil bini daripada planet mana tak tahu. Mak rasa elok lah, awak lepas lah. Susah serabut mak tengok contoh. Kalau lah mak kata gitu sampai tahap mak kata ceraikanlah, kita kena ceraikan isteri kita, kerana tu besar, orang perempuan kena ingat besar peranan ibu ni. Tapi ialah ibu mana nak melihat anak-anak hidup terseksa dengan sebab arahan mak ayah dah. Tapi ada di luar sana ibu-ibu, ya Allah, sakit hati mak menengok ni. Mak ni payah benci kau orang, tapi menyampah tu tengok bina awak, muka je lawa lah. Perangai huduh, masak tak pandai. Contoh lah. Tak pandai tak apa lagi. Kalau nak belajar ni mak ajar tak nak dengar. Dia ajarnya pula mak, macam dia pandai sangat. Contohlah. Kalau sampai tahap tu mak benci, Allah, tuan-tuan, susah tuan-tuan. Kita ada isteri, mak kita benci, Allah. Senang ke hati kita? Kalau saya tak senang hati. Sebab tu nak pilih isteri, tunjuk pada mak kita. Mak, ada calon ni mak, cuma mak tengok. Muka comel dah, tapi mak tak percaya sangat pada muka. Bawa dulu ke rumah, mak nak scan sikit. Molek tidak. Mari di rumah tu, mak ayah kita ni bagus. Kalau melangkah di rumah tu, tengok langkah pertama masuk, terutamanya kalau orang perempuan lah. Mak saya ada dah apa ni, budak-budak muda ni, dia sebut apa? Saya dah ada Asher. Tahu Asher? Tahu tak tahu? Ni Asher lah ni, dia sebut kita dah ada Asher. Asher ni crusher. Orang yang meruntun. Istilah budak hari ni, kita ni benda Asher ni, rupanya crusher. Apa lelaki atau perempuan yang telah apa? Memecahkan hati dia ni. Telah apa menyebabkan hati sudah jatuh cinta. Dia panggil Asher lah ni. Ingat kalau dia menyembang dengan telefon, Asher kau kat mana? Kita ni benda Asher ni. Itu Asher tu mana Pak Wer tu, ataupun Mak Wer. Jadi kita tengok orang perempuan lah contohnya. Bila ada calon, mak ada orang suka kita ni, kita dah ada Asher dah. Asher kita ni orang Kuantan. Mak kata benda Asher ni.
Laksa mak tahulah Asya ni benda. Ya kita ada ni dah ada mambang dah macam tu dah. Kita dah ada ni, ada budak lelaki suka kat kita dah. Bahasa budak ni kita suka kita. Dia nak tanya-tanya dulu, nak kenal-kenal mak boleh. Kita pun tunjuk ni mak. Ni. Ni. Oh mak kata oh saya handsome. Lebih kurang Syahruhan juga orangnya. Tengok lawa dah. Tapi mak tak apa yakin lagi. Ajaklah aku rumah. Mak dan ayah kita ni hebat. Lelaki ni kalau masuk rumah, langkah pertama masuk rumah tu boleh tahu dah. Mak tengok bagus betul lah budak ini. Pijak semut pun tak mati. Macam tu tak? Memang tak mati pijak semut kalau pijak gitu tak? Dalam jinjik tak? Pijak gini pun payah nak mati semut tak? Bukan senang nak mati tak? Tapi lembut beralus tak? Mak rasa okey dah. Tengok cara duduk pun lain. Hebat nampak duduk lain. Nampak beriman betul gayanya. Kalau main langkah masuk dalam rumah macam curi masuk. Mak tak kenal betul lah Asya awak ni. Mak pandai lah. Asya awak ni lain macam gaya ni. Nampak macam orang masuk rumah macam nak mencuri je. Muka tu okey tapi nampak gaya pelik. Duduk pun duk ketawa mengilai dalam rumah kita ni. Baru kenal hari ni lain macam. Pergi ke dapur lah, pergi jenguk bilik orang lah. Mak tak kenal lah jenis gini. Awak cari orang lain lah. Tak payah kahwin tuan-tuan. Cari orang lain. Ni kita ni alamak. Rok lah sikit mak. Tak rok lah gini. Kita dah lama kenal dengan dia. Lama sekolah lagi. Rok tak rok. Hati-hati bimbang esok kalau mak tak suka. Allah sampai beranak cucu mak tak suka. Allah bayangkanlah tuan-tuan. Mak kita benci pada pasangan kita. Allah nikmat ke hidup macam tu. Muka isteri macam comel. Muka suami memang handsome. Tapi kalau mak dan ayah tak nampak seronok dengan pasangan kita, tak bahagianya hidup kita tak. Nak balik raya, tengok adik-beradik lain seronok, tengok kita tak seronok dah. Pasal mak apa tak suka tengok. Mak tak suka betul tengok bini awak tu. Kenapa entah? Rasa tengok je mak rasa macam mana entah. Rasa menyampah dia tak macam-macam lah. Contohnya Allah susah tuan-tuan. Carilah calon suami atau isteri kita pada anak-anak kita yang mengembirakan mak ayah. Jangan cari calon isteri dan suami yang mengembirakan hati kita tapi mak ayah tak suka. Baik. Mana tadi? Hingga jikalau seorang anaknya itu beristeri dan benci seorang daripada keduanya akan isteri anaknya kemudian suruh ceraikan, maka anaknya pun menceraikan. Tentulah itu kepuasan ibu bapaknya itu. Maka sudahlah anak itu mempersediakan sebaik-baik pintu syurga. Maknanya sebaik-baik pintu syurga dah ada pada dia. Sampai tak mak ceraikanlah anak bini awak tu. Mak tak suka, diceraikan. Allah dapat sebaik-baik pintu syurga. Sebagai tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya an Abi Ad-Darda anna rajulan atahu faqala inna limra'ah wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha. Ini cerita. Yang cerita cerai tadi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Abu Ad-Darda radhiyallahu anhu bahwasanya seorang laki-laki datang kepadanya kerana mau bertanyakan bagaimana ia perbuat barang yang telah jadi ke atas dirinya apabila ia telah menghadap Abu Ad-Darda, lalu katanya bahawasanya bagiku seorang perempuan yang aku kasih akan dia. Baik. Nabi sebut perkataan imra'ah. Ada seorang lelaki jumpa Abu Darda dalam hadis ni disebut perkataan imra'ah. Ada seorang lelaki jumpa Abu Darda, dia kata saya ada imra'ah. Imra'ah ni dalam bahasa Arab mudah difaham. Maksud dia perempuan. Perempuan di sini maksudnya apa? Isteri. Kalau dalam Quran kita boleh tengok perbezaan perkataan imra'ah dengan zauj atau zaujah. Zaujah. Zaujah maksud dia isteri. Imra'ah pun kalau tengok pada ayat tertentu dia pun memberi maksud isteri. Tetapi ulama' dah bahas kenapa ada perkataan imra'ah, kenapa ada perkataan zaujah. Dalam Quran contoh disebut imra'ah Nuh, imra'ah Fir'aun, memberi maksud isteri Nuh, Nabi Nuh, isteri Fir'aun. Kenapa menggunakan perkataan imra'ah, perempuan? Ini memberi maksud isteri yang tidak insijam. Mana yang tidak ada keserasian. Tak ada keserasian. Kalaulah isteri dan suami ada keserasian, maka Allah akan menggunakan perkataan zaujah, isteri. Ini hebat bahasa Al-Quran, bahasa Arab ni. Jadi hadis ni pula sebut aku ada imra'ah. Kalau kita orang Melayu, kawan ni ada perempuan. Perempuan maksud bukan perempuan simanan, perempuan maksud isteri.
Bila sebut imra'ah tu, tahu dah. Bermakna dia dengan isteri tu adalah tak kena di mana-mana, tak serasi. Tak serasi. Baik. Jadi dia jumpa Abu Talha. Batuklah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Dia jumpa Abu Talha mengadu hal yang isteri mak dia minta dia ceraikan isteri dia, imra'ah tadi. Jadi apa yang Abu Talha kata? Abu Talha kata apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-walid awsatu abwabul jannah fa in syi'ta fa'adhi' dzalikal bab aw ihfazhu. Kata Abu Ad-Darda, telah aku dengar Rasulullah SAW bersabda, ya, bapa itu yakni keredaannya dan kepuasan hatinya itu sebaik-baik pintu syurga yang disediakan. Maka jika engkau berkehendak pintu syurga yang baik dan terbuka, maka letaklah olehmu itu pintu, atau engkau pelihara pintu syurga terbuka dengan memuaskan hati bapa. Demikian juga ibu. Maknanya tuan-tuan, Abu Darda bila lelaki dia tanya, aku ada masalah, ada isteri, dia masih sayang pada isteri itu, tapi mak minta ceraikan atas sebab-sebab tertentu yang tidak dia beritahu. Maka kata Abu Darda, dia pun tak tanya banyak dah. Dia kata, aku pernah dengar Nabi kata, bapa ini ataupun ibu ini adalah sebaik-baik pintu syurga. Kalau kamu nak pintu ini, kamu boleh ambil. Kalau tak nak, kamu boleh buang. Maknanya, kalau kamu dengar kata mak, istilahnya kamu ambil pintu tu. Kalau kamu tak dengar kata mak dan ayah, maknanya kamu buang pintu tu. Itu je. Allah tuan-tuan, kalau kita dia beri kata dua macam tu, pening juga nak mikir Allah. Pintu syurga ni. Tak? Mak dan ayah pintu syurga. Bagi kita pula isteri tu syurga kita tak? Sudah nak ikut mana? Nak mana ni tak? Tak apalah. Maknanya kalau habis fikir balik, apa dia panggil apa? Baik buruk, kira-kira kalkulat elok-elok. Kalau lah kata perlu kita menceraikan isteri kita yang mungkin ada sebab-sebab tertentu yang tidak serasi dengan mak ayah kita. Mungkin mak, tapi jarang tuan-tuan mak ayah ni mengganggu hubungan kita suami isteri. Tapi kalau sampai tahap mak ayah ganggu tu, sampai tahap suruh kita cerai tu, adalah sebab. Tapi tengok juga mak kita macam mana. Kalau mak kita tu, kalau jenis orang solehah tak, mak kita, ayah kita soleh, dia suruh rasanya senang. Tapi kalau kita mak dan ayah ni jenis tak apa semayang, tu kena fikir 2-3 kali juga tu. Kena bincang molek-molek, mak guana ni mak lain macamnya, isteri saya solehah habis ni, mak suruh cerai. Itu kena rujuk balik kepada hadis yang kata tadi, selagi mana tidak menyuruh pada maksiat. Maknanya dia sendiri pun tak semayang, dia sendiri pun tak melakukan apa perintah Allah, dia nak suruh kita taat pada dia tu. Itu yang kita boleh juga argue di situ. Maknanya boleh lah kalau kita tak akur pada kata-kata mak ayah kita. Kerana apa? Mungkin dia sendiri salah penilaian. Tapi kalau mak dan ayah kita tu memang orang yang soleh, terkenal dengan kehebatan, ketinggian ilmu, memang baik mak ayah kita ni. Cuma pada mata kita ni kita confused lah, baik ke buruk ni. Pada ketika itu dah 50-50 tu, dengarlah kata mak, itu lebih baik. Baik. Masalah menjunjung suruh dua ibu bapa dan menjauhkan tegah keduanya itu wajib selama tiada ada suruhnya atas berbuat maksiat atau ditegahnya meninggalkan maksiat. Maknanya selagi mana hak suruh baik, taat pada perintah Allah, ikut. Dan haram menyakiti dua ibu bapa itu sedikit atau tidak sedikit. Maka haram semata-mata menyakiti keduanya, melainkan bahawa menyakiti keduanya itu dengan sebab menyempurnakan hukuk hak yang wajib kerana Allah, maka hukum Allah lebih utama. Mana hak Allah utamakan daripada hak ibu bapa kalau bertindak dua perkara ni. Maka jikalau sekiranya menyuruh keduanya akan anaknya mentalakkan isterinya dan seumpamanya, nescaya wajib menjunjung suruh keduanya itu. Nampak? Bagaimana tidak bercanggah dengan perintah Allah. Habis dah ni. Bab yang seterusnya kita kena baca lain kali lah. Ya tuan-tuan, secara kesimpulan tuan-tuan, hadis yang kita baca hari ini, hadis yang dua hadis lah kita baca. Dua hadis kita baca. Satu hadis berkenaan dengan redha Allah, letak pada redha mak ayah, dan kebencian Allah letak pada kebencian mak ayah. Dan hadis keduanya ialah Nabi menyebut ibu dan bapa ini adalah pintu syurga yang terbaik. Kalau kita nak syurga ni, maka kita ambillah pintu tu. Kalau tak nak, tolaklah pintu tu. Maknanya besarnya
kepentingan kita taat kepada ibu dan bapa kita. Allah, tuan-tuan, saya selalu sebut di mana-mana, kita dalam usia-usia begini, tuan-tuan, kita dah ada anak-anak besar ni, terasalah betapa besarnya pengorbanan mak ayah kita pada kita lah. Besar betul pengorbanan. Kita boleh jadi orang yang hebat, jadi lawyer, jadi doktor, jadi engineer, jadi ustaz, jadi tok imam, jadi apa sajalah hari ini bermula dengan mak ayah kita, tuan-tuan. Hebat setara mana pun kita, jangan kita lupa, walaupun mak dan ayah kita tak hebat mana, tidak sehebat kita, tapi kita jadi hebat kerana adanya orang bernama ibu dan ayah. Allah, tuan-tuan, kalau kita sedar yang tu, maka apa saja yang mak ayah kita suruh kita buat, tuan-tuan. Jadi kalau kita selama ni hubungan kita dengan mak ayah kita istilahnya bercakaran, bergaduh, ataupun tidak bercakaran tapi tak berapa baik hubungan dia, kita perbaikilah hubungan di hujung-hujung usia kita dan di hujung usia mak ayah kita. Buatlah kebaikan yang termampu. Cubalah, tuan-tuan, untuk kita, walaupun sampai tak kita kena berlakonlah, tuan-tuan, buat baik pada mak ayah ni. Kenapa? Dengan maksa diri kita tu buat baik pada mak ayah, akhirnya kebaikan juga yang terjemur daripada diri kita. Dan akhirnya kita jadi anak yang sentiasa disayangi oleh ibu dan ayah kita. Bila dapat sayang mak ayah kita, maka sayang mak ayah itu membawa kepada sayangnya Allah pada kita. Akhirnya bila sayang Allah pada kita, tak ada balasan lain kecuali syurga Allah Subhanahu Wa Taala menanti kita, tuan-tuan. Allah, kita ni sayangnya lah kalau kita jenis mari masjid, tuan-tuan. Kita semua ni geng masjid ni, tapi sayang sangat kalau geng masjid ni lah geng yang tak dengar kata mak ayah. Sayangnya kalau geng masjid, geng dengar ceramah, geng gig surau, mana-mana ceramah ni kita lah orang pertama sekali, bahkan duduk depan sekali ni ustaz ni. Tapi kalau kita walaupun sebaik mana, setinggi mana ilmu kita, belajar agama tinggi mana sekalipun, tapi hubungan dengan mak ayah tak baik, Allah, tak ada maknanya lah. Sebab tu kita kena pesan pada siapa saja yang ada sekitar kita, termasuk diri kita sendiri, ahli keluarga kita, kena jaga hubungan dengan mak ayah kita, kerana itulah perkara yang penting selepas kita taat kepada Allah dan Rasul. Itulah yang keduanya, iaitu ibu dan bapa kita. Jadi kalau ibu dan bapa kita ni sebagai tempat untuk kita mudah masuk syurga. Saya sebut hadis yang saya pernah sebut sebelum ni. Ketika Nabi naik mimbar, Nabi menyebut amin, amin dan amin 3 kali. Sahabat tak tahu kenapa Nabi sebut amin, amin, amin. Naik langkah pertama amin, kedua amin, 3 amin. Salah satunya bila sahabat tanya, apa yang kamu sebut itu ya Rasulullah? Salah satunya ialah kata malaikat, celakalah atau rugilah mereka yang masih ada ibu dan bapa tapi tidak menjadi sebab untuk dia mudah masuk syurga. Mak ayah masih ada tapi tak ada sebab dia masuk syurga. Alah, kita ni pula tak ada mak ayah ni, Allah mungkin Allah tepi Allah ustaz sebut gitu susahlah kami mak ayah tak ada dah ni. Dosa dengan mak ayah dulu rasanya tak terbayar lagi. Apa kita nak buat, tuan-tuan? Dalam hadis lepas ni akan diceritakan apa cara kita nak balas, kita nak buat kebaikan pada mak ayah kita yang telah pergi. Salah satunya ialah kita buat baik pada kawan-kawan mak ayah kita. Kalau sebelum ni mak kita berkawan dengan sesiapa yang ada di sekitar kampung kita, buat baik. Kalau boleh balik kampung ni mak ayah tak ada dah, ajak kawan-kawan ayah kita tu pergi ngetek. Buat baik pada kawan-kawan mak kita. Kalau ada mak saudara pula, adik-beradik mak yang perempuan pula, lagi untung, tuan-tuan. Sebab al-khalah ni, mak saudara sebelah ibu ni kedudukan sama dengan mak kita. Jadi kalau mak saudara kita tu, buat baiklah pada mak saudara kita tu sebagaimana kita buat baik pada mak ayah kita, mak kita sendiri. Sama aja. Sebab ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, dia kata, aku telah melakukan dosa yang besar. Fahalli min taubah. Tanya Rasulullah, adakah aku ni boleh bertaubat? Maka Rasul kata, adakah kamu ada ibu? Dia kata, tak ada dah, ibu tak ada dah. Adakah kamu ada khalah, mak saudara, adik-beradik ibu? Ada. Maka kata Rasulullah, buatlah baik pada mak saudara kamu tu. Itu tanda kita bertaubat pada Allah SWT. Maknanya sampai tahap tu, kita ni bila buat baik pada mak, buat baik pada mak saudara ni, macam kita melakukan taubat pada Allah SWT. Itulah tanda bila kita mengambil buat baik pada mak kita, mak saudara kita, itulah tanda kita benar-benar bertaubat pada Allah. Dosa yang besar tu tak disebut dosa apa. Maknanya besarnya kedudukan ibu dan bapa kita sampai tahap yang tu. Mereka dah pergi lama dah, kita buat baik pada kawan-kawan mak. Macam saya Rasulullah selalu menghantar makanan kepada kawan-kawan Sayyidatina Khadijah. Tanda sayang pada isterinya yang banyak berjasa. Rasulullah buat apa? Bila ada waktu
sembelih kambing, daging kambing ni hantar sikit pada kawan-kawan Sayyidatina Khadijah. Itu apa petanda pada kita bahawa kita ni bila nak buat baik pada orang yang dah tak ada ni, cara dia ialah buat baik pada kawan-kawan dia yang masih tinggal. Kawan mak kita kan ramai lagi. Buat baik pada kawan mak kita. Kawan ayah kita lagi yang mudah. Time balik sekali kampung nampak kawan-kawan ayah kita ada tak? Cik, jom kita pergi ngetai ni. Lama dah kita tak menyembang. Buat baik pada kawan-kawan ayah kita. Allah, itu bagaikan buat baik pada ayah kita sendiri. Dulu tak dah mengetai dengan arwah ayah kita, contoh tak? Tak sempat nak mengetai. Jadi kita mengetai dengan kawan-kawan ayah kita. Belanja dia makan, jangan suruh dia belanja kita pula. Ngajak kami lagi, cik, jom. Kita minum. Saya nak membayar senyap, lama je lah pakcik tu mengulur. Bawa keluar apa beg lama tu. Dompet lama, dompet yang ada rokok pucuk tu tak? Keluar beg tu, kawan tu ketar-ketar keluar. Minum free rupa-rupanya. Budak seorang ni ingatkan ngajak aku nak belanja, aku yang belanja dia pula tak? Jangan gitu pula. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan perbincangan yang kita bincangkan daripada dua hadis pada hari ini ada manfaat untuk saya sendiri juga tuan-tuan. Mudah-mudahan kita bertemu syurga Allah Subhanahu wa taala, kita dipermudahkan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melakukan kebaikan kepada ibu dan ayah kita yang masih ada. Kalau ibu dan ayah kita sudah pun pergi, buatlah kebaikan kepada kawan-kawan ayah kita, adik-beradik ayah kita, adik-beradik mak kita. Insya-Allah pintu syurga terbuka untuk kita. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kafarah surah Al-Asr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.